Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya hormati. Alhamdulillah bertemu kita pada dalam Al-Hafiz. Terima kasih kita ucapkan kepada penganjur, begitu juga kepada penyelaras Tuan Haji Muhammad Arsyad Ali atas penganjuran program kita pada malam ini di Facebook Yang Berbahagia Datuk. Tidak lupa juga yang saya muliakan barisan panel kita pada malam ini, iaitu panel jemputan kita Ustazah Asma dan Ustaz dengan Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Al-Hafiz. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya tak memanjangkan lagi masa bersama dengan saya pada malam ini. Suka saya menyebut dahulu tajuk kita pada malam ini, tajuk perbincangan kita, iaitu janganlah patah hati. Jangan patah hati. Janganlah kita ni nak patah hati sangat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita dengan panel-panel kita yang terbaik pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin menjemput yang berbahagia penyelaras kita Tuan Haji Muhammad Arsyad untuk memberi ucapan sedikit pada malam ini. Silakan Tuan Haji Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersiaran hari ini. Terima kasih Dai Ahmad, Datuk Ustaz Muhammad, Ustaz Ustaz Putri, untuk kita teruskan dan kita berdoa kepada semua, kepada sahabat yang kena jangkitan COVID, semoga dan baik kerana kena jangkitan, kita doakan mereka semua sihat insyaAllah. Itu sedikit saja untuk malam ini, saya serah kepada Dai Ahmad. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada penyelaras kita dan merangkap juga penganjur kita pada malam ini bersama dengan tim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut patah hati berkaitan dengan hati Allah. Jadi hati ni merupakan satu tempat yang orang kata bekerja tanpa henti. Bahkan ketika kita tidur pun jiwa kita ni, hati kita ni tetap bekerja tuan-tuan dirahmati Allah. Bahkan hati di antara anggota yang kerap merespon setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan hati kita ni mudah menjadi lelah, letih dan patah hati, kita kata. Seperti mana tajuk kita pada malam ini. Tajuk yang soalan yang pertama yang ingin saya beri kepada barisan panel kita yang berbahagia Ustazah Asma dan Ustaz Tengku, mungkin nak tambah satu. Jadi soalan pertama, seperti mana yang kita lihat sekarang ni Ustazah, minta maaf saya sebut terlalu banyak di mana-mana pun kita lihat masalah patah hati ni yang membarah di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan saya yakin perkara tersebut juga pernah berlaku kepada Ustazah, kepada Yang Berbahagia Datuk, seperti mana yang sebelum ni Datuk pernah cerita, pergi-pergi ceramah disambut dengan cara yang kurang baik, kemudian ditoreh kereta, sampaikan hati tu patah, orang kata macam tu. Ustazah pun pernah berlaku perkara yang sama, disebabkan seperti isu yang baru-baru berlaku yang kita lihat sebelum ni kan Ustazah, salah faham dari sudut pandang solat Jumaat sebelum ni, kan kita dengar juga. Jadi peristiwa-peristiwa itu kadang-kadang menyebabkan hati kita ni jadi patah, lelah dan kadang-kadang kita menjadi lesu dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimanakah pandangan Islam tentang masalah dan isu seperti ini Ustazah? Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan pantun. Datuk boleh jawab ya? Boleh balas ha? Okey.
Pagi-pagi makan roti bakar. Datuk, apa khabar? Oh, senangnya pantun. Ketawa lah saya tu. Itulah. tak ada peningkatan. Tua tahap pantun saya. Okey, Datuk jawab. Ya. Filem lama namanya Lu Balang Daik. Saya di sini khabar baik. Masya Allah. Makan tengah hari nasi lauk udang galah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah. Apa khabar juga dari Ahmad? InsyaAllah nampak ceria, nampak sihat walafiat. Apa khabar juga dengan semua para pendengar? Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih sayang Allah. Sebesar apapun ujian ataupun tanggungan, kesedihan, keperitan atau apa sajalah yang sedang kita tanggung, ketakutan, kebimbangan, ia tetap dalam lingkungan pengetahuan Allah, dalam lingkungan perhatian Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa yang ada Allah dalam hatinya, siapa yang ada Allah pada lidahnya, siapa yang ada Allah pada fikirannya, di dalam jiwanya, insya-Allah seberapa pun ujian, Allah akan sentiasa bersama dengannya. Subhanallah. Kadang-kadang kan kita ni bila sedih, bila susah hati, bila patah hati, kita mencari-cari manusia lah. Kita cari manusia untuk menenangkan dan menguatkan kita. Tapi hakikatnya yang menguatkan dan menenangkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hembusan kekuatan kepada hati kita. Dan jika kita tidak ada siapa pun yang bersama kita, tetapi kita berada di pihak yang benar dan Allah Maha mengetahui isi hati kita, dan jika kita benarlah berlandaskan syariat, insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran menggambarkan tentang Allah menghantar bala tenteranya berupa malaikat. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran 1000 malaikat. Ada yang 3000 malaikat. Ada yang 5000 malaikat. Subhanallah, itu dalam suasana perang lah. Tetapi hari-hari kita berperang sebenarnya. Kita berperang dengan hawa nafsu, kita berperang dengan ujian Allah, kita berperang dengan kata-kata manusia, dengan ketakutan diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi kita minta pertolongan dengan Allah. Hati kita memang patah. Kan ada ketikanya memang patah. Tapi bukanlah, yelah kalau istilah tu patah tumbuh, hilang berganti. Okey, Datuk Kazi tak boleh tu kau dengar lambat-lambat sepantun pasal bid'ah apa ni. Itu lagu kan, nanti Datuk nyanyi ya. Masya Allah. Dan kita perhatikan memang betul sebenarnya bila kita patah hati, Allah gantikan dengan sesuatu hikmah yang lebih baik dengan syarat kita mencari Allah. Dengan syarat kita menyebut nama Allah, kita solat, ambil wuduk, baca Quran dan sebagainya. Dan saya kan Datuk, saya berterima kasih sangat dengan Datuk. Datuk berkongsi ilmu yang sangat mahal masa kita live yang terakhir tempoh dalam beberapa bulan yang lepas. Dan saya kira live tu view dia, reach dia saya rasa sampai 1 juta lebih. Sebab dalam beberapa hari view dia 400,000, lepas tu naik 500-600,000. Datuk berkongsi satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Nabi berkata ketika Rasulullah ditimpa ujian yang berat, maksudnya Rasulullah juga ada waktunya patah hati. Maksudnya ada waktunya sedih, rasa sempit. Sebab itu kan kalau kita baca sebab nuzul, ya ayyuhal muzammil, surah Al-Muzammil tu kan, wahai orang yang berselimut. Ya bukanlah Rasulullah tidur, bukan Rasulullah ni kuat tidur suruh bangun malam. Tapi ketika itu Rasulullah dalam keadaan yang bukan ketakutan, kesedihan, duka cita. Kan tentangan semakin hebat, caci maki, ugutan, ancaman, sehingga kan Rasulullah berselimut. Maksudnya kita kan kadang takut sangat, kita nak dipeluk, kadang rasa nak selimut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Betul ke Ustaz dari Ahmad? Masya-Allah. Dia bangunlah sebahagian malam walaupun sedikit. Ada sambungan lagi tu untuk Allah menguatkan hati.
Jadi sebagai mukadimah, saya nak baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah baca ketika saat patah hati, ketika saat sedih, ketika saat ujian berat, tuan-puan sekalian. Dan itulah yang saya menjadi amalan juga. Bahkan saya tampal. Contoh ni kan, ni saya sajalah pusing ni kalau nampak tak? Nampak tulisan lah ini sebenarnya tempat bilik kami untuk kuliah untuk apalah kat rumah kan. Saya tampal juga dekat dapur, saya tampal juga dalam bilik, tulis gitu je, bukan lawa sangat pun tulisan. Tulisan lawa tak penting. Menulis daripada hati, kita akan membaca dengan hati. Satu zikir yang bila Rasulullah sangat sedih, sangat berduka cita, ujian berat, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, kali pertama saya jahil lah, maksudnya saya jahil ketika itu. Datuk Kazim yang kenalkan saya dengan zikir ini, dan bila saya ulang-ulang baca, memang kita boleh menangis tuan-puan sekalian. Sebab kita sedang memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi. Kita sebut la ilaha illallah, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah juga ia merangkumi semua, bukan sembahan, bukan Tuhan saja. Ia merangkumi tiada tempat mengadu melainkan Allah, tiada tempat kita bercerita melainkan Allah, tiada tempat kita bergantung, tiada tempat kita meminta selain daripada Allah. La ilaha illallah al-halimul azim, yang maha santun. Halim ni, kalau latif tu lembut, halim ni lembut lagi. Halus, santun. Subhanallah. Al-halimul azim, yang maha halus dan maha agung. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Rabb pentadbir ataupun Tuhan, kan, Tuhan pentadbir. Rabbul arshil azim, arash yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul azim. Tuhan pentadbir langit dan bumi. La ilaha illallah rabbul arshil karim, Tuhan pentadbir arash yang mulia. Bila sebut zikir tu rasa bergegar jiwa, sebab apa? Kita sedang menyeru Allah dengan pujian-pujian, dengan menyebutkan tentang arash Allah, tentang kekuasaan dan kehebatan Allah. Maka apa sangat nak dibandingkan dengan ujian kita? Apa sangat tuan-puan sekalian? Hanya saja mungkin kita ini tidak merasakan kehebatan dan kekuasaan Allah. Sebab itu kita masih lagi macam dalam keadaan larut dalam kesedihan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Adakah sebenarnya kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mudah-mudahan permulaan zikir itu memberikan kepada kita kekuatan, salin dan cuba amalkan. Ia ada daripada hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih. Mungkin Encik Suami nak tambah sikit sebagai mukadimah. InsyaAllah sila. Alhamdulillah. Dai Ahmad dan juga Datuk Ustaz Kazim, malam ni sebagai anak murid cuma ingin mendengar daripada Tok Guru ialah Ustaz Kazim dan juga mungkin Dai Ahmad untuk berkongsi. Jadi itulah sebagai mukadimah saya lah pada malam ini. Berdebar mukadimahnya, Masya Allah. Dia tidak boleh berkata-kata depan Tok Guru. Baik tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, kita pegang kata kunci yang diberikan oleh yang berbahagia Ustazah sebentar tadi, iaitu kita carilah jangan lupa dengan zikir. InsyaAllah bila keagungan Allah berada di dalam hati kita, maka segala musibah dan ujian yang ada pada diri kita. Baik. Ustaz Dai Ahmad. Ya, minta maaf, bersiaran juga sebenarnya di page kami. Kita cross page. Alhamdulillah di page kami lebih kurang dan 3,000 lebih yang turut hadir malam ni. Alhamdulillah. Maksudnya gabung dengan sama jumlah yang sama. Alhamdulillah. Kita buat cross page. Terima kasih pada semua yang hadir, Masya Allah.
Terima kasih. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, jika ada persoalan yang ingin diajukan kepada dua panel kita yang terbaik ni tuan-puan dirahmati Allah malam ini, saya sangat mengadukan insya-Allah daripada masa ke semasa saya akan tolong bacakan soalan tersebut dan kita ambil kesempatan yang besar ini kita bertanya kepada guru kita. Baik, saya dapat mesej daripada Yang Berbahagia Datuk untuk bertanya terus kepada Ustaz Tengku mengenai satu soalan. Mungkin Ustaz Tengku boleh kongsikan lagi, mungkin ada beberapa amalan yang boleh kita jadikan sebagai pegangan apabila berlakunya satu-satu musibah ni. Silakan. InsyaAllah. Datuk lah tu. Si Datuk ni. Masya Allah, soalan untuk saya Ustaz. Ini mesti Datuk Kazim yang WhatsApp Ustaz ni. Betul. Masya Allah. Allah. Sedikit daripada saya. Bila mana kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan sesuatu melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, maksudnya Allah yang menjadikan maut, mati dan juga hidup itu sebagai ujian untuk kita bagi melihat sejauh mana kita ni bertindak balas, respon kepada apa yang ditakdirkan kepada kita. Maksudnya lihat jauh mana amalan kebaikan yang kita tonjolkan daripada ujian tersebut. Jadi bila mana kita melihat kepada tajuk ini, bahawasanya patah hati itu reflect kepada tempat yang paling berat untuk ujian kita terima. Jika kena di badan, dikenapi di badan kita, luka tu kita boleh bertahan lagi. Tapi bila kena kat hati, memang itu seberat-berat tempat untuk kita hadapi dia. Kalau kita berat untuk hadapi, sebab apa? Sebab mungkin hati kita tidak bersedia untuk menghadapi. Sebab hati kita ni memang terlalu lemah, terlalu goyah untuk menghadapi sesuatu dalam keadaan tidak sedia. Lalu dia memberi kesan kepada akal kita. Akal kita jadi celaru dan sebagainya, lalu kita mengambil tindakan yang tidak sepatutnya, lalu kita tersungkur, terduduk, kemudian terbaring, tak boleh bangkit lagi akibat daripada hati yang lemah menghadapi ujian. Jadi sebagai penutupnya, dalam apa jua keadaan sekalipun, hidup ini perlu kita bersedia sebab kita tak jangka apa akan berlaku. Kekadang datang seperti kita rancang, tetapi kekadang juga datang seperti datang tidak duga. Kadang-kadang pelik sangat datang ujian tu, terlalu berat. Sedangkan kita rasa kita boleh hadapi dengan semua yang mendatang, tetapi akhirnya kita terduduk. Sebab apa? Sebab kita tidak bersedia dengan jangkaan ataupun ujian yang lebih berat. Jadi sentiasa kita menjaga hati kita ni dalam istiqamah dengan mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala agar kecil masalah ujian datang kepada kita. Dan kita iringkan kehidupan ini dengan meletakkan harapan sebesar-besarnya kepada Allah SWT dengan ingatan kepadanya, la haula wa la quwwata illa billah. Selalu ulang benda itu akan memberi kekuatan kepada kita bahawasanya kita ni tidak ada apa-apa, melainkan Allah yang memberi kita kekuatan. Dan insya-Allah Allah akan iringi kekuatan kita sepanjang jalan dalam menempuhi ujian insya-Allah. Allahu a'lam. Subhanallah. Dai dan Datuk, bila cik suami sebut pasal zikir la haula wala quwwata illa billah, saya baru semalam lah membaca ia daripada satu hadis Nabi SAW. Hadis Hasan tak silap saya, sama ada Hasan atau Sahih. Nabi SAW bersabda, maukah kamu, Nabi tanya kepada seorang sahabat, maukah kamu aku ajarkan kamu satu zikir, satu amalan yang akan membawa kamu ke pintu syurga, yang akan memimpin kamu, yang akan membawa kamu ke pintu syurga. Nabi tanya soalan macam tu. Lalu sahabat bertanya, sudah tentu ya Rasulullah, apakah amalan itu? Rasulullah lalu menjawab, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan itu daripada Allah. Ungkapan tu macam kita lemah kan, tuan-puan sekalian. Kalau kita tunjuk lemah dengan manusia, kita takkan, ya kadang kita tunjuk lemah, manusia nolong. Tapi kadang-kadang kita semakin lemah. Tapi bila kita tunjuk lemah betul dengan Allah, la haula wala quwwata illa, sampai
duduk menjelupuk lembek. Tak apa, dengan Allah tak apa. Dengan Allah kita ni kan kadang tu macam sedih sangat kan, daripada duduk sampai terbaring lah kan, mengiring ke ataupun macam manalah berterungkup ke kita, macam manalah rupa kita. Allahu Akbar. Lagi kita membenam diri kita tunjukkan diri kita lemah depan Allah. Dengan kita sebut la haula, tidak ada daya, la quwwata, tidak ada kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Allah lagi suka bila kita kembali pada Dia dengan kita membenam semuanya. Sebab itu kalimah itu boleh Nabi kata sampai akan membawa kamu membawa kamu ke pintu syurga. Subhanallah, mudah-mudahan jadi amalan kita. Alhamdulillah. Besar nasihat yang diberikan oleh Ustaz Tengku dan Ustazah sebentar tadi, tuan-puan yang dirahmati Allah. Merupakan kunci yang seterusnya, iaitu la haula wala quwwata Allah. Baik, mungkin yang berbahagia Datuk ingin menambah sedikit bicara kita pada malam ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Ahmad. Suara Dai Ahmad putus-putus. Ada masalah mikrofon ke apa ke? Dah, saya dah betul. Minta betulkan ya. Terima kasih kepada pasangan bahagia Ustazah, Ustaz. Terima kasih Ustazah Hasma yang sudi menerima jemputan daripada Tuan Haji Muhammad Arsyad, penyelaras program ni. Kita dengan Haji Arsyad ni dah berapa tahun dah buat program. Terima kasihlah pada Haji Arsyad kerana sudi mengundang penceramah Tosoho Ustazah Hasma Harun dan Ustaz Tengku ke program kita pada malam insya-Allah. Tuan-tuan, bila sebut tentang patah hati ni, saya teringat lagu Sudirman. Minta maaf lah Ustaz. Sudirman ada sebut lagu tentang patah hati ni. Patah hatiku membawa derita, merajuklah diri, merajuk diri tak tentu haluan. Ni lagu patah hati. Sambung lagi. Ku harap janjimu bahagia selalu. Sayang, rupanya patah di tengah jalan. Sedih lagu patah. Baik, dari saya malam ni saya tak dengar Ustazah dengan Ustaz cakap banyak sebab suara saya sakit. Saya makan manggis 2-3 hari ni, manggis, durian, rambutan saya makan. Ini kesan ni suara jadi berat sikit. Jadi Ustazah cakap banyak. Saya suka sangat Ustaz Tengku masuk lagi, saya suka, insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati. Saya pernah jumpa dengan satu petani sekumpulan pesawah di satu sebuah tempat. Jadi saya tengok menung banyak sangat dia orang ni. Rupanya dia orang tu waktu dah nak sampai waktu untuk menuai padi. Maknanya padi tu dah nak masak dah. Padi tu dah nak tuai lah. Tiba-tiba hujan lebat berhari-hari tenggelam padi. Jadi dia kata, Ustaz, kami tak tahu nak kata apa Ustaz, tak sempat. Ada yang pergi ambil juga padi dalam waktu banjir, dalam dia tak boleh guna mesin. Pakai tangan ambil juga. Pasal apa? Dia kata nak bayar hutang mesin, nak bayar hutang baja, racun, semua nak bayar Ustaz. Sedihnya. Boleh bayang dah duk tunggu beberapa bulan dah nak tuai datang banjir. Ada satu kes kebun durian. Bila petani pekebun durian duduk di kampung, mereka harapkan hasil daripada hasil kampung. Buah durian, buah-buah kampung, tanam-tanaman gitu ya. Dan bila sampai musim durian tu pula, harga buah durian sangat murah. Sampai dia orang tak kutip buah durian yang gugur. Buah durian memang ada peraih-peraih daripada Singapura tak masuk, peraih daripada Johor tak datang.
Daripada KL tak datang, tak ada laku buah duriannya. Akhirnya buah durian tak ambil pun, tak makan pun, ambil lah. Siapa nak ambil, ambil lah. Pasal apa? Nak naik bukit, nak ambil durian satu hal, nak buat turun satu hal, harga tak ada. Dan taklah, tak maulah. Ya, sampai ambil buah durian tu balik lembu lah kalau lembu masuk ke pasar rumah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang manusia diuji pada satu tahap pendapatan dia. Pendapatan dia yang dia harap duk makan selama ini daripada hasil tu, Allah Ta'ala uji dia dengan satu bentuk yang dia sendiri tak sangka. Macam yang disebutkan oleh Ustazah tadi, tak sangka dia boleh mari. Tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita nak menghalang daripada hujan angin taufan. Akhirnya Allah uji kita. Luluh hati. Sebab tu kalau ada orang yang hilang sabar, dia mengamuk. Sebab dulu saya ingat dulu 20 tahun lebih dulu ada orang yang dia tanam tanaman ni, bila banjir dia turun melompat ke tengah halaman, dia buat keluar parah. Dia kata kat Tuhan, kalau berani turun. Subhanallah. Pasal apa? Pasal dia terlalu patah hati. Sampai iman pun bergoncang. Yang ini yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Bagaimana mereka bertanya kepada Rasul, bertanya kepada Nabi, mata nasrullah? Bilakah pertolongan Allah nak sampai? Allah kata, ala inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah tu dekat. Maknanya ujian sampai dah, teruk sangat dah. Teruk sangat dah sampai pada satu tahap bilalah Allah nak turunkan pertolongan pada kita. Tanya sampai tahapnya tu. Ini orang yang masih ada iman. Yang tak ada iman dia bunuh diri. Yang tak ada iman dia murtad. Saya dulu, Ustazah, dulu asrama saya, asrama kami dulu, asrama masa belajar dulu, kami duduk sebelah dengan pejabat qadi, mahkamah. Jadi saya balik daripada kuliah, saya tengok macam-macam kes yang berada di sebelah tempat asrama kami ni. Ada yang bergaduh depan mahkamah pejabat qadi ni, ada yang tarik rambut isteri, ada yang tampar suami, macam-macam tuan. Jadi saya duduk mengendak, kawan-kawan duduk mengendak kat tingkat asrama, macam-macam ke hari ni drama apa pula nak berlaku. Rumah tangga bergolak, bergaduh, menjerit. Kadang dia heret isteri dia sepanjang jalan pergi sesimbat. Sebab masa tu asrama saya ni dekat dengan pejabat agama tadi ni, pejabat tadi ni. Lepas tu sebelahnya pula seberang jalan tu pula sesimbat pula. Jadi macam-macam benda yang saya lihat. Ada kes yang kita dengar, ada isteri yang bila dia nak tuntut cerai, dia ada masalah dan sebagainya, suami tak datang ke perbicaraan. Dan dia hidup tertekan, dia kecewa sangat. Sampai dia kata kalau macam ni aku murtad, aku tak jadi Islam senang. Sebab siapa dia kata kalau dah tak Islam automatik tak ada jadi lelaki bini, automatik tak ada lagi nak kena pergi mahkamah, nak tanya nak, sampai tahap macam itu. Patah hati ni tuan-tuan. Ni. Jadi masalah patah hati ni macam-macam berlaku tuan-tuan. Ada orang yang patah hati sebagai seorang petani dalam bidang pertanian dia. Ada yang patah hati di dalam bidang rumah tangga, yang diharapkan untuk jaga dia rupa-rupanya buat hal. Yang dia serahkan kasih sayang, dia serahkan segala jiwa raga, buat hal pula. Saya nak sebut sini pun takut juga, tapi kita cakap lah. Ya, kadang-kadang ada satu isteri yang bersalin tiap-tiap tahun. Bersalin tiap-tiap tahun. Asal jumpa je mengandung, asal mengandung je jumpa. Produktif, aktif, semuanya aktif. Bukan 7, bukan 8 anak, ramai. Tiba-tiba suami dia kahwin lain. Bayangkan tuan-tuan. Kalau anak seorang dua tak boleh lagi. Ini anak dah berceretek. Siang malam duk jaga anak, tiba-tiba buat balik hak baru. Patah hati tuan. Oh, sudah. Main jumpa saya nak kata apa, dah nikah dah nak kata apa. Dia kata apa, tak apa, Ustaz, ambil lah, saya tak mau, saya tak mau lah. Ni nama dia patah hati. Ada juga tuan-tuan, patah hati dalam bentuk perniagaan. Meniaga macam-macam, tak laku, tutup, buka yang ni, tutup, pinjam duit kau ni, buka peniaga ni pula, tak jalan-jalan bisnes dia. Sampai pada satu tahap, dia tak maulah terlibat dengan bisnes, dia kecewa lah. Yang ni saya jumpa seorang,
Saya jumpa seorang peniaga kedai perabot. Saya duk beli perabot kedai dia. Saya beli almari lah, katil lah, apa daripada saya mula menikah tu pergi kedai dia. Satu hari saya pergi kedai dia tutup. Pergi lagi tutup. Wah, dah tak menega ke orang tua ni. Saya pergi cari kedai perabot lain yang lebih besar pada kedai dia. Saya tengok dia ada. Saya tanya buat apa sini? Saya jadi driver lori pada kedai perabot ni. Jadi driver pula tuan angkat. Saya kata buat siapa? Dulu saya menega. Payahlah kerja makan gaji lagi senang. Driver lori pun bawa perabot. Dulu saya tokek perabot. Sekarang saya driver kepada kedai perabot. Nah, dia tak mau menega dah. Tak mau dah. Tak erti saya bukan bidang saya untuk menega Ustaz. Kerja saya makan gaji saya. Saya kata boleh lagi kot. Tak mau lah. Pening kepala. Jadi tuan-tuan, yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Kehidupan kita akan sentiasa berjumpa dengan risiko untuk patah hati. Risiko macam saya jadi penceramah 30 tahun. Apa benda yang menyebabkan? Banyak benda yang menyebabkan saya patah hati. Masa tu mak saya masih hidup. Saya pernah cakap kat mak saya malas ceramah lah mak, banyak masalah. Saya nak minta izin mak nak jadi penjual tiket bas ekspres, penjual tiket bas. Di Ipoh ni ada satu stesen bas, nama dia Medan Kit di Ipoh. Sampai sekarang tu ada lagi Medan Kit tu. Cuma bas ekspres tak ada sekarang ni. Saya kata mak biar saya jadi tukang niaga tiket bas ekspres. Jadi kutu, jadi apa nama yang ulat tiket. Bila bas datang lari nak kejar orang nak jual tiket. Saya sanggup buat kerja tu pun tak apa. Mak saya kata, kamu ingat kamu jadi ulat tiket tu tak ada masalah. Kamu ingat kamu jual tiket bas ekspres tu tak ada masalah. Bila mak cakap macam tu saya diam. Maknanya tuan-tuan, kehidupan kita akan sentiasa ada masalah. Akan sentiasa diuji. Sebab itu, jangan sesekali kita ni cepat putus asa daripada rahmat Allah. Kalau saya putus asa daripada rahmat Allah, daripada nak ceramah hari tu, saya tak tahu saya jadi apa. Masa tu saya ceramah, saya rasa mungkin dalam 5 tahun. 5 tahun usia saya ceramah. Saya pergi ceramah satu tempat, kereta saya kena gores. Kereta saya Mitsubishi Galant tu Ustaz Tengku. Kereta lama tahun 79. Kena gores daripada belakang sampai ke depan. Lepas tu kena cekak baju ni pula. Orang cekak baju saya. Saya ceramah pagi. Sampai tengah hari. Maulid Rasul. Dia nak marah pasal apa? Tak tahu mereka marah. Mereka kata saya ceramah kata kat mereka. Okey. Saya kata malas lah masa tu driver pun tak ada. PA pun tak ada. Lone Ranger masa tu. Buat kereta pun sendiri je Lone Ranger. Jadi saya fikir-fikir mak sampai bertumbuk nak bergaduh ni. Malas mak tak nak kerja kita. Jadi mak saya cakap, kalau kamu kerja jual tiket bas, kamu tak ada masalah. Ini semua ujian. Ujian tu menjadikan kita matang. Ujian tu menjadikan pengalaman. Ujian tu memberikan ilmu. Tadi Ustaz sebutlah tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok apa yang terbaik pada segi amalan kamu. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kalau kita ada masalah, janganlah sampai kita ni patah hati. Ini ada orang yang putih tunang patah hati. Tak mau menikah dengan siapa-siapa. Dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak mau menikah. Saya tak mau dah. Orang jantan semua sama. Tak boleh pakai semua orang lelaki ni. Saya jawab kat dia slow ya. Saya boleh pakai. Nah, saya insyaAllah boleh pakai. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan janganlah patah hati. Allah Ta'ala dia uji nak tengok. Kamu ni nak buat apa dengan ujian itu. Jadi mudah-mudahan kita semua sabar, jangan buat tindakan yang membodohkan diri kita dan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ustaz Ahmad lepas dia bagi ustazah dengan ustaz cakap banyak, tekak saya buat hal ni. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ahmad. Tentang satu kunci yang berbahagia, la taqnatu min kita pernah berputus Allah tuan-tuan, pegang untuk kata kunci. Baik, insyaAllah seterusnya diserahkan kepada yang berbahagia Ustazah Asma. Mungkin ada penambahan
daripada tajuk kita pada malam ini. Silakan Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimanja Allah sekalian. Saya nak berkongsi sikit berkaitan dengan sejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan siapakah yang paling berat ujian kan? Dan Nabi bila ditanya siapakah yang paling berat ujian, lalu Nabi menjawab, subhanallah, sekejap saya nak bacakan ni hadis Nabi ni. Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujian? Lalu baginda menjawab, para nabi. Orang yang paling berat diuji adalah para nabi. Lalu orang soleh. Nabi kata, kemudian selepas para nabi orang soleh. Kemudian orang yang paling mulia dan yang paling mulia daripada manusia. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai dosa. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat sekalian, siapa yang sedang diuji berat sekarang? Siapa yang rasa dia berat sangat ujian sekarang? Itu adalah salah satu tanda ciri-ciri kalian orang soleh. Anda adalah orang soleh. Sebab dalam hadis ni jelas. Nabi kata yang paling berat ujian ikut tingkatannya mula-mula para nabi. Kemudian orang soleh. Kemudian orang yang mulia. Dan orang yang paling mulia di kalangan manusia. Tuan-puan sekalian, bila sebut mulia ni, bagi kita mungkin nak kan Datuk Kazim orang mulia, Tuan Guru orang mulia, ulama orang mulia. Tapi Allah dah sebut di dalam Al-Quran siapakah orang yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi boleh jadi tukang sapu paling mulia. Boleh jadi tukang basuh tandas tu yang mulia. Boleh jadi tukang urut tu yang mulia. Tukang buat rumah tu yang mulia. Apabila dia ada takwa, subhanallah. Sebab itu Masya Allah, nama, kedudukan, ilmu, semua itu adalah pakai yang zahir. Sejauh mana, wallahu'alam, sejauh mana semua itu meningkatkan takwa, itulah yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jadi apa pun, siapa pun kita tak boleh sombong dengan mana-mana manusia. Walaupun kadang kita tengok makcik jual ikan kering dengan baju, dengan macam manalah kita tengok baju buruk ke, macam mana bau busuk dengan pekerjaan dia. Subhanallah, bila kita tengok wajah dia yang tenang, kita tengok dia fokus pada dia niaga, dia pun tak kacau orang, dia mungkin tak cakap pasal orang, tapi orang pun tak pandang kan. Dia ada ke tak ada macam tak beri kesan. Tapi mungkin doa dia tu kalau kita minta kerana hatinya yang mulia, hatinya tidak pernah bersengketa dengan manusia, tidak pernah tak puas hati dengan Allah, redha je hidup dia, takwa dia, redha dia. Subhanallah, bila sebut takwa, kita mungkin tertanya kan apa maksud takwa? Sebab kita tahu takwa adalah yang disebut dalam firman Allah yang lain, macam mana dari Ahmad, berbekallah. Macam mana firman Allah? Wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan bekalan yang paling baik adalah bekalan takwa. Maksudnya kita kan perjalanan ni, dunia ni memang takkan terhenti pun dengan masalah kita. Bukannya bila masalah berhentilah dunia kan, berhentilah hidup kita, tak. Kita hanya akan, kita tetap hidup lagi esok. Teruk macam mana masalah ini lagi tak mati, hidup lagi, ujian lagi. Subhanallah. Dan kita adalah satu perjalanan untuk kembali kepada Allah, kepada kehidupan yang kekal. Dan Allah sebut, sebaik-baik bekal, berbekal, cari bekalan. Dan sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Banyak definisi takwa, antaranya yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sebut 4 definisi takwa, 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ia juga dinukilkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, subhanallah, saya tak tahu ni, ikut saya lupa 4 ni. Yang pertama iaitu
Al-khawf bil jalil. Rasa takut dengan Allah. Rasa takut ni kita faham lah kan? Takut dengan Allah, takut Allah tak sayang kita. Takut Allah tak pandang kita. Takut Allah marah kita. Itulah maksudnya. Jadi kita tak buatlah perkara yang mungkar. Jadi kita buatlah selalu benda-benda yang boleh menarik kasih sayang Allah. Takut macam kalau kita sebut takut dengan suami, bukan maksud suami tu garang. Kan? Takut suami kecil hati. Jadi tak buatlah benda yang dia kecil hati. Jadi takut dengan Allah semakin dekat. Buat apa yang Allah sayang dan jangan buat apa yang Allah mendatangkan marah Allah. Jadi kita rasa takut. Al-khawf bil jalil. Kemudian yang kedua, saya tak ingat ni kedua, ketiga, keempat, tapi insyaAllah saya ingat empat-empat. Al-khawf bil jalil, lepas tu al-isti'adadu bi yaumir rahil, mungkin yang terakhir saya tak ingat lah, iaitu buat persiapan untuk hari kematian ataupun hari kiamat. Buat persiapan. Orang yang buat persiapan untuk mati ni, saya pernah baca ungkapan ulama', dia sebut macam ni. Jika kamu menyedari hakikat sakitnya sakaratul maut, kamu tidak akan sempat berlama meratapi kematian orang yang kamu sayang. Kita memang sedih kalau ada orang kita yang orang kita sayang meninggal, lagi-lagi kalau tempat kita bergantung suami ke isteri ke anak ke ibu ayah ke. Tapi jika kamu menyadari hakikat sakitnya sakaratul maut, kamu tidak sempat pun meratapi berlama-lama meratapi kematian orang kamu sayang, bahkan kamu akan sibuk buat persiapan untuk kematian. Tapi sebab mungkin iman kita ni tak kuat, kan? Iman kita tak kuat, kita duduk menangisi orang yang telah pergi, dah selesai dah sakaratul maut. Kita yang belum tempuh, sebab itu kematian itu sebenarnya menambahkan keimanan kita. Sakaratul maut itu benar. Kita betul-betul akan berputus dengan nyawa. Subhanallah. Al-isti'adadu bi yaumir rahil. Kemudian al-amalu bit tanzil. Amalan mesti dengan tanzil, iaitu Al-Quran dengan sunnah. Lepas tu yang keempat iaitu ar-ridha bil qalil. Redha dengan sedikit. Subhanallah. Ini bukan mudah. Redha dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah beri. Redha dengan banyak senang. Redha dengan sedikit ni, tuan-tuan sekalian. Dan kita memang diuji. Kita nak kalau boleh kasih sayang macam ni tapi dapat sikit kasih sayang. Kalau boleh kita nak perhatian macam ni tapi dapat sikit je perhatian. Kita tamak kadang-kadang nak kemaafan, kalau boleh orang nak suruh orang maaf tu kan tak ada ungkit-ungkit. Tapi Allah bagi sikit-sikit kita dapat kemaafan daripada orang yang kita sayang, contoh. Dia bukan bab harta saja. Redha dengan yang sedikit, dengan itu Allah akan beri yang banyak. Subhanallah. Sebab kadang kita ni bila Allah bagi banyak, kita mudah untuk berpuas hati, kita kurang cukup kepada Allah. Tapi Allah bagi sikit, kita rasa nikmat dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak kaitkan dengan Rasulullah SAW, asbab nuzul surah Ad-Duha. Kan asbab nuzul surah Ad-Duha. Rasa kebanyakan kita tahu pasal surah Ad-Duha. Dia ada beberapa versi lah sebab nuzul tu. Kan ada yang mengatakan ada ketika Rasulullah tidak terkejut pada waktu malam sekian-sekian. Kemudian ada seorang wanita musyrik ni menyebutkan bahawasanya dengan perkataan yang kasar. Kan syaitanmu telah meninggalkanmu, merujuk kepada Allah. Kemudian macam-macam lah. Dan ada juga yang menyatakan sebab nuzul, ada peristiwa yang berlaku terputusnya wahyu dalam tempoh yang lama. Sehingga Rasulullah mencari-cari Allah. Rasulullah naik atas bukit, turun sampai orang musyrik kata Muhammad sudah gila. Ada orang musyrik kata Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah terputus dengan Tuhannya. Sebab malaikat Jibril lama tak hantar wahyu ni. Tuan-puan sekalian, wahyu Allah dengan Rasulullah ibarat surat cinta lah. Kan? Kita kalau mesej suami 2 hari tak mesej, ataupun anak lah kan. Anak dekat asrama, dekat universiti, kita mesej hari ni tak balas sampai tengah hari. Saya rasalah kalau jadi ibu ayah, sampai petang anak tak balas lagi, call tak angkat, WhatsApp tak balas, mungkin pecut kereta lah pergi. Kan, pecut kereta jauh, kenapa, apa masalah ni tak angkat ni. Tak senang hati setiap saat. Bila Rasulullah tidak dapat, maksudnya malaikat Jibril tak datang bawa wahyu, Rasulullah kesusahan, kegelisahan. Macam-macam lah yang dituduh oleh orang musyrik. Subhanallah, Rasulullah bertambah sedih. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu yang sangat. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita dalam keadaan duka cita sedih,
dirikanlah solat duha, jagalah solat duha, baca surah Wadduha itu dengan pengertian. Kita baca sikit ya, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila ia telah gelap gelita. Betul Ustaz? Wadduha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membenci. Sebab apa? Orang musyrik duk sebut ni. Muhammad, Tuhan dia dah benci dia. Muhammad dah kena tinggal dengan Tuhannya. Tapi Allah menjawab kegelisahan, kan, kerusingan Rasulullah. Allah tidak membiarkanmu dan Allah tidak membenci. Cik tolong. Sebab bila sambungan dia, Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik daripada awal. Ataupun hari kiamat, hari akhirat itu lebih baik daripada dunia ni. Tuan-puan sekalian, masa kita diuji, memang teruk masa kita diuji ni. Tapi ingat, kesudahan ujian ni baik. Sama ada kita dinaikkan darjat di sisi Allah, sama ada kita diampunkan, dibersihkan Allah dosa, sama ada Allah nak berikan kepada kita tak tahu apa hikmah, apa kebaikan hasil daripada sabar. Sebab itu sabar tu kan ibarat Allah sedang bungkus satu hadiah untuk kita. Kalau kita boleh masa itu bertahan, tak maki hamu, tak marah, tak mengungkit, tak maksudnya menghadapi dengan sabar, dengan zikir dan sebagainya, sampai masa Allah bagi kita buka bungkusan hadiah. Subhanallah. Dan ketika itu mungkinlah kan kita akan berterima kasih. Dan memang tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi menyebutkan di mahsyar kelak, ramainya manusia akan meminta dengan Allah bila melihat orang-orang yang sabar dapat ganjaran dia. Lalu mereka mengharapkan dikembalikan di dunia untuk disiat kulit hidup-hidup. Dai Ahmad kan, Ustaz Kazim kan, Datuk kan ada hadis Nabi tu. Manusia ketika di mahsyar kan melihat orang-orang yang sabar tu dapat ganjaran yang banyak ni, mereka mengharapkan dikembalikan di dunia untuk disiat kulit ni hidup-hidup. Gambaran tu sebenarnya Rasulullah nak bagi, soalannya menyesal, kenapalah aku tak diuji teruk di dunia dahulu? Kenapalah aku tak diuji teruk-teruk? Sebab kalau kita fikir siat kulit hidup-hidup paling sakit lah kot. Kan ambil pisau, higis. Siapa yang sanggup rasanya nak menghadapi tu? Ini macam bagi amaran dekat suami ni kan. Masya Allah. Tapi bila hadis Nabi sebut manusia mengharapkan untuk kembali ke dunia untuk disiat kulit hidup-hidup. Maksudnya subhanallah, tuan-puan sekalian, percayalah, di mahsyar kelak kita akan berterima kasih dan bersyukur dengan Allah di atas ujian yang Allah timpakan di dunia saat ini. Sebab ketika itu baru kita sedar kan hakikat ujian dan hakikat sabar itu benar dijanjikan sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kedudukan orang sabar ni bersama dengan Allah. Allah bersama dengan dia. Allah menyertainya. Kemudian Allah berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan pahala sabar tanpa dihisab. Maksudnya kalau pahala solat ada sekian, pahala sabar ni malaikat pun tak boleh nak catat. Maksudnya bighairi hisab, dia terlalu banyak. Lama mana sabar, lagi berat ujian, lagi besar. Dan orang-orang yang sabar akan dipanggil masuk ke dalam syurga dengan ucapan salam daripada para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Dan hadis yang sahih tentang 4 pintu syurga tu, salah satunya adalah babus sabr. Subhanallah. Pintu kesabaran, tuan-puan sekalian. Sebab itu, siapa yang sedang patah hati, siapa yang sedang susah hati, sedih, berduka cita apapun, sebenarnya kita sedang berada di track yang betul. Kita sedang berada di jalan yang betul. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh orang-orang soleh. Sebab itu bila ditanya siapakah orang yang paling berat ujian? Para nabi. Jadi ciri-ciri orang yang baik, orang soleh, dia sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula kita sekarang kan, bang, awak dah lama tak buat perangai kan? Buat perangai lah bang. Contoh minta pula suami buat perangai. Kenapa pula? Saya tak ada ujian apa-apa ni.
Biasa kalau awak buat perangai, saya rasa berat sikit kalau orang buat perangai. Jangan minta ujian. Sebenarnya kita rasa kita tak diuji ujian senang, ujian suami tak buat perangai tu lagi berat. Sebab apa? Zikir pun tak menangis, baca Quran pun tak sedu-sedang, sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun tak adalah rasa macam sebab. Kan? Sebab sangat susah. Kalau saya lah, tak tempoh tengah senang hati, tengah giang tengah lepas tengok TV ke, masa makan kenyang, masa tak ada ujian, beza solat. Zikir pun beza. Wallahualam. Baca Al-Quran pun beza. Tapi bila saat tengah diuji tu, ya Allah, soalannya dah nadi dan jantung tu berdegup bersama dengan zikir. Kan? Subhanallah, mana-mana zikrullah. Masya Allah, sebab itu ketika kita saat diuji, nikmati ujian itu dengan kemanisan zikrullah. Sebab bukan selalu kita dapat momen tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ma'ala jadi panjang pula. Saya pun nak sakit tekak jugalah macam Dr. Kazim. Jadi bagi cik suami pula, subhanallah. Cik, saya nak cik cerita. Cik pernah patah hati sangat saat diuji. Suami saya ni pernah diuji berat. Masa sambung belajar di Australia, Brisbane. Brisbane ke Brisbane? Dua-dua kan, kadang orang sebut Brisbane, kadang sebut Brisbane. Saya pun follow suami masa tu, ambil lift, bawa anak 4 orang, beranak pula anak sana. Ujian berat, bila balik tanpa PhD, yang kita pun rasa malu nak balik Malaysia. Orang balik siap PhD kan, kita dapat anak kan. Lepas tu kena bayar bukan jumlah sikit, RM100,000. Lepas tu pelbagai ujian lah. Sebenarnya itu ada satu ramai orang tak sanggup nak balik, tetapi masa tu saya tengok macam mana struggle dan dia dapat supervisor yang pengerusi Yahudi bukan maksudnya dia orang kuat persatuan tu lah, macam tu lah. Tapi adalah benda-benda yang Wallahualam mungkin saya saja je pancing dia, sebab kalau tak kan nanti dia kata dia sakit tekak. Okey, macam mana kekuatan Encik menghadapi patah hati masa tu? Masya-Allah. Soalan tu tak ready jadi sakit tekak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jawab soalan Ustazah tadi, apa yang diceritakan oleh Ustazah tadi, banyak poin-poin yang menarik lah. Antaranya keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi ujian itu sendiri. Begitu juga zaman COVID ini, terutamanya untuk suami sebenarnya. Untuk suami ini menjadi cabaran yang besar sebagai ketua sebuah keluarga. Dalam cabaran ekonomi, cabaran mendidik anak-anak dan isteri, tak kala semua kegiatan luar tidak boleh dibuat, jadi cabaran besar sebenarnya. Dulu mudah pendidikan suami pada anak-anak bila mana bekerja sahaja, balik anak-anak dah tidur. Tetapi bila mereka di kuarantin di rumah ataupun berada di rumah, cabaran kepada suami untuk mendidik anak-anak. Malah cabaran besar sebenarnya bukan sebagai suami, selaku ketua keluarga dalam musim PKP ini. Dengan keadaan yang tidak dijangka. Seperti hari ini mana kita dapat video viral. Dulu 2 Jamil, ingatkan 2 Jamil, rupanya 3. Kena tunjukkan yang ketiga. Datuk Ustaz Kazim ingatlah cerita tu madu 3. Madu 3. Jadi kita kena Jamil. Aku fikirkan 2, rupanya 3 Jamil. Nasib baik tak 4. Jadi begitulah juga saya reflect kepada peristiwa dulu. Sebenarnya peristiwa itu banyak mengajar kita dan mendewaskan diri kita sebenarnya. Sebenarnya apa yang berlaku kita kena hadapi juga. Kita sebagai lelaki kena tunjuk kuat walaupun tak kuat sebenarnya. Memang tercabar bila mana disebut kena balik Malaysia, kemudian melihat lelehan air mata isteri, lelehan air mata anak sebab di sekolah sana seronok. Anak-anak sekolah sana dia kira berapa hari cuti lagi. Dia nak tunggu sekolah di sana. Memang seronok sekolah kat sana bagi anak-anak. Maksud tu takut dia tak faham. Maksudnya kalau cuti sekolah dia orang tak suka. Tak suka. Dia orang macam kira berapa hari lagi nak pergi sekolah. Dia orang tak sukalah cuti sekolah. Punyalah suka sekolah.
Jadi bila mana nak memberitahu mereka tu memang satu benda yang sukarlah. Sedih mereka, tapi kita terpaksa juga lakukan sesuatu dalam menguatkan mereka dan menguatkan diri kita. Dalam apa jua keadaan sekalipun, lelaki ataupun suami ni kena kuatkan. Sebab kita tahu dalam apa yang berlaku pun mesti ada kesudahannya. Masa akan berlalu dan insya-Allah semua kesukaran itu akan berlalu dan pasti kemudahan akan menyusul. Kita kena ingat. Kita hadapilah. Betul lah kata Ustaz tu macam nak masuk kerja balik kan. Nak melangkah hari pertama masuk kerja tu balik pulang daripada Brisbane. Jadi sukar bagi saya untuk melangkah kaki. Walau bagaimanapun kita tahu, kita yakin insya-Allah masa pasti berlalu dan ujian ini pasti berlalu dan kita akan melalui saat-saat yang lebih tenang, lebih gembira suatu hari nanti. Itu yang kita yakin. Dan insya-Allah masa itu betul-betul datang dan alhamdulillah kita boleh buktikanlah yang kita mampu untuk lalui sesuatu. Dan seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidak Allah bebankan kamu melainkan kamu mampu tanggung beban dengan kadarnya. Jadi kita yakin Allah tidak akan membiarkan kita seorang diri dan Allah akan bersama kita. Jadi dalam apa jua keadaan pun kita kena tambahkan keyakinan. Dalam apa jua ujian pun, untuk suami terutamanya di musim PKP ini, banyak cabaran, banyak halangan. Kita kena tambahkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahawasanya masa pasti akan berlalu dan kemudahan akan menyusul. Yakin bahawasanya insya-Allah satu ganjaran besar menanti kita seandainya kita mampu melepasi ujian ini. Yakin bahawasanya ganjaran besar, ganjaran paling mulia akan menanti kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tengok keindahan syurga itu insya-Allah dalam surah Yasin ayat 55 hingga 58. Insya-Allah Allah memberi keistimewaan syurga itu untuk kita berseronok-seronok dalam syurga. Kita lupakan segala masalah, nikmat selamat kita. Lalu Allah menawarkan kita sebagai buah-buah, pelbagai jenis buah-buahan dan juga apa yang kita inginkan. Cabaran dunia ni tak dapat anak, insya-Allah Allah beri pada anak pada kita. Cabaran tak berumah tangga, insya-Allah di syurga esok Allah beri merasai nikmat berumah tangga. Nikmat, macam-macam nikmat Allah beri yang kita tak dapat dunia, insya-Allah Allah beri segalanya. Yang paling besar nikmat Allah beri adalah mendapat salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mungkin ketika itu satu anugerah yang kita katakan berharga sangat dan kecil sangat ujian yang mematahkan hati kita dalam dunia ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi tempat rehat kita semuanya di dalam syurga tuan-tuan, seperti mana Allah sebut warauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Tempat rehat kita adalah syurga. Dan di dalam syurga tuan-tuan sabung wa luhur lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi yakinlah seperti mana yang dikatakan yang berbahagia Ustaz Tengku tadi, mana kata di dunia je saja kita akan diuji, di akhirat putih-putih. Okey, baik. Tiada lagi daripada kami tempat kita berada di hujung rancangan. Macam mana suara saya terputus-putus lagi ke? Kalau dekat jelas. Jelas ya? Kalau dekat je. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian penonton sekalian. Jadi saya serahkan kepada Tuan Haji Arsyad, mungkin ada kata akhir sebagai pihak penganjur. Silakan Tuan Haji Arsyad. Oh, dah habis dah ni, Ustaz? Minta maaf, kita dah berada di hujung rancangan. Alhamdulillah. Kejap, kenapa tak nampak? Nampak tak muka kami? Nampak. Nampak. Jadi dua. Oh, tapi kami tak nampak. Okey, subhanallah. Minta maaf, tak tahu pula dah habis. Oh ya. Jadi nak minta maaf lah dengan semuanya, salah silap dan terima kasih. Boleh tak saya sudahkan dengan satu firman, satu hadis Nabi? Silakan Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma atallahu ahadan min ata'in awsa'a min as-sabr." Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan ia jadi orang yang sabar. Seseorang tidaklah diberikan sebuah nikmat yang lebih agung daripada anugerah sabar. Jadi tuan-puan sekalian,
Bila datang ujian, kita berusahalah untuk sabar. Buat-buat sabar. Orang kata, kalau orang kata, macam mana kau boleh sabar? Aku buat-buat je sabar. Aku buat-buat. Bukan sabar sangat tapi buat-buat. Siapa yang berusaha, buat-buat. Walaupun dia kata dalam hati macam nak pecah. Kat luar ni nampak macam sabar. Tapi dah, ya memang begitulah sifatnya. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia betul-betul sabar. Seseorang tidaklah diberikan sebuah nikmat yang lebih agung daripada anugerah sabar. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai kata hikmah, daripada ujian, kadang bukan fokus adalah selesai. Bukan selesai. Macam saya kaitkan tadi, ujian, suami saya mungkin tak pandai bercerita. Masa ujian tu saya ingat macam mana kami berusaha begitu begini pelbagai. Tapi result dia tetap tak berjaya. Maksudnya tak dapat nak teruskan. Tapi hasil yang kami dapat struggle lebih kurang 2 tahun tu adalah sabar. Kalau orang lain sabar-sabar dapat kejayaan. Contohnya siap PhD. Tapi ada orang dalam perjalanan siapkan belajar tu bukan PhD dapat, tapi sabar yang dapat. Jadi matlamat sebenarnya bila ujian nak dapat matlamat kita adalah aim kita adalah dapat pahala sabar. Jangan aim masalah tu selesai. Memang kita nak masalah selesai. Tetapi adalah lebih baik dan hati kita lapang, selesai tak selesai serah kepada Allah bagaimana kesudahannya. Tapi kita dah dapat nikmat sebagaimana Nabi sebut, tidaklah seseorang diberikan sebuah nikmat yang lebih agung daripada anugerah kesabaran. Subhanallah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Kazim. Terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih Ustaz. Datuk, doakan kita semua Datuk. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Arsyad yang sangat bagus sentiasa menganjurkan majlis ilmu. Masya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tengku. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah atas kesudian dan menyokong program kita pada malam ini. Mungkin Tuan Haji Arsyad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Asma dan Datuk Al-Azim Dayahan dan saya daripada pengajian yang sangat berterima kasih. Kita jumpa lagi masa sama. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Arsyad di atas penganjuran program kita pada malam ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih yang berbahagia Ustazah dan Ustaz Tengku. Moga-moga kita dapat kebaikan yang sangat besar pada malam ini. Wallahualam, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.